Kata Syekh, dan ada pun pekerjaan, yakni syukur dengan pekerjaan. Pekerjaan ni maknanya dengan amal, dengan aktiviti, dengan perbuatan. Dan ada pun pekerjaan, yakni syukur dengan pekerjaan, maka bagaimana? Iaitu syukur dengan pekerjaan tu, bahawa engkau pakai dengan makna guna. Pakai dengan makna guna segala nikmat itu pada yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Disuruh maknanya pada yang diredai Allah Ta'ala. Tu Syekh Abdul Qadir, dia guna istilah pakai. Pakai ni, kenapa Syekh Abdul Qadir pilih ibarat pakai? Maka kata ulama, Syekh Qadir ni pilih perkataan pakai ni kerana nak beritahu nikmat ni adalah umpama seperti pakaian. Sebagaimana pakaian meliputi, menutupi seluruh tubuh badan kita, maka begitulah ibaratnya nikmat yang penuh meliputi seluruh tubuh badan kita tu adalah nikmat Allah Ta'ala belaka tu. Daripada atas kepala kita sampailah ke hujung kaki kita, tu semua adalah nikmat daripada Allah Ta'ala. Maka gunakanlah segala-gala yang Allah Ta'ala kurniakan itu pada yang disuruh, yakni pada yang diredai oleh Allah Ta'ala. Kemudian dia kata tiada pada yang dilarangnya, yakni tiada pakai nikmat yang Allah Ta'ala bagi itu pada yang dilarangnya, yang dilarang Allah Ta'ala. Contoh dia apa? Seperti engkau pakai akan mata engkau, yakni mata yang bersekali dengan sifat pelihat. Sebab ada mata, orang buta mata ada tapi tak bersama ataupun ada sekali pada mata lendai dia tu sifat pelihat. Buta lah dia. Dia ada hanya biji mata sahaja. Orang buta ada biji mata juga, bukan tak ada biji mata. Biji mata ada, cuma sifat pelihat tak ada di mata dia. Adapun kita yang celek ni, mata ada dan sifat pelihat tu ada di butir mata kita, maka bolehlah kita melihat. Di samping faktor-faktor yang lain lagi, cahayanya, mediumnya dan sebagainya, atau faktor lain lagi lah, depan nanti dia cerita. Cuma nak sebutnya ialah contoh mata yang berserta dengan sifat pelihat itulah. Dia bagi contoh, seperti engkau pakai akan mata engkau pada melihat akan Quran dan kitab hadis dan kitab ilmu kait yang memberi manfaat dunia dan akhirat. Kena kait itu. Tu guna mata untuk melihat Quran. Salah satu daripada jalan syukur dengan nikmat mata yang Allah Ta'ala bagi pada kita ialah gunakan mata tu untuk melihat Quran. Walaupun kita ni hafizul Quran, walaupun kita ni orang yang hafal Quran, sebab pahala melihat Quran tu suku Allah Ta'ala bagi. Pahala baca Quran lain. Kita hafal, tuan-tuan orang kaki masjid ni duk baca Yasin tiap-tiap malam Jumaat kan. Kita duduk warisi amalan tersebut daripada para ulama kita dulu. Ajar kita malam Jumaat baca surah Yasin. Hari ni orang ubah sikit, baca surah Kahfi. Biarlah surah apa pun, yang penting dia bukan bid'ah. Dia bukan amalan yang bid'ah, yang sesat, tidak. Dia adalah amal soleh yang kita boleh kutip pahala. Jadi tuan-tuan yang duduk baca tiap-tiap malam Jumaat dah, mestilah dah baca 10 tahun, 20 tahun lebih dah kita duk baca Yasin. Boleh jadi ingat dah di mulut kita Yasin. Tapi walaupun dalam keadaan kita ingat dah Yasin tu di mulut kita, maka sunat juga kita lihat di Quran ataupun di surah Yasin tersebut.
Sebab apa? Sebab nak suruh kita dapat pahala yang banyak. Banding dengan orang yang baca di mulut tanpa melihat kepada pada surat Yasin tersebut, maka yang dapat pahalanya ialah pada lisan dia, pada mulut dia yang baca surah Yasin tu. Tapi kita yang pegang surah Yasin, mulut baca, mulut dapat pahala. Setiap satu huruf 10 pahala Allah Ta'ala bagi. Lepas tu, mata duk tengok setiap patah huruf kalimah Yasin tersebut, boleh pahala pula pada mata. Lepas telinga duk dengar pula, boleh pahala pula pada telinga. Tangan sah dah duk pegang, duk belek surat Yasin tersebut. Pahala banyak tu. Orang yang baca Yasin tanpa melihat, boleh jadi dia 2 pahala. Telinga dengan dengan lisan saja, dengan mulut saja. Adapun kita lisan pun ya, telinga pun ya, mata pun ya, tangan pun ya. Kita pak dia 2. Nak hak mana? Tak ada orang main bola nak 2 ke nak 2? Pak lawan 2 ataupun pak gol lawan 2 gol. Orang nak pak gol. Orang cari banyak pahala ni. Sebab pahala ni menguntungkan akhirat kita. Maka kalau orang tu orang bijak, maka dia akan pilih jalan untuk dapat pahala yang banyak. Supaya kita mari ni lah, mari semayang berjemaah ni, menggunakan nikmat apa? Nikmat kaki. Mari berjalan, bukan kaki saja, motor kita tayar hau. Lepas tu minyak lagi, diesel minyak selendar lagi, minyak hitam tu. Bahkan banyak lagi lah baterinya dan sebagainya. Tu semua tu dikira oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bukan jenis majikan yang kedeku. Allah Ta'ala ni ghaniyun 'anil alamin. Tu sifat Allah Ta'ala. Duk sebut dalam Quran tu. Terkaya. Dia terkaya dan kekayaan dia tak berhajat pun pada makhluk. Dia memang sedia kaya dia. Tak berhajat pada makhluk. Kalau tak ada makhluk pun dia tetap kaya juga. Kalau tak ada bumi, tak ada khazanah dalam bumi, langit sekalipun, dia tetap kaya juga tu Allah Ta'ala. Bila dia kaya, lepas tu dia bersifat dengan sifat boros pula, suka memberi pula pada hamba-hamba yang dia kasih. Maka tak pelik Allah Ta'ala kira belaka. Setiap tayar yang haus dia bayar. Setiap minyak, setitik minyak yang kita guna nak mari ke masjid, minyak hitam, bateri dan sebagainya, bayar belaka pada hamba dia yang mari masjid. Jauh beza dengan kawan ni keluar bilik air, tepi bilik air itulah tempat dia solat dalam rumah dia. Dia boleh satu, kita boleh bukan setakat semayang Jumaat 27. Banyak lagi yang kita boleh. Mata duk tolong tengok jalan nak sapa ke masjid. Kalau cuba pejam mata, sapa ke masjid? Tak sapa lah masjidnya, sapa dalam parit tepi rumah kita. Ya. Walaupun lalu tiap-tiap hari jalan tu, sepatutnya ingat dah. Pejam mata je masuk parit lalu. Mata duk tolong tengok jalan ni. Siapa ke surah Al-Jami'iyah nama dia? Siapalah kita ke surah ni? Maka semua yang berfungsi untuk bawa kita pergi ibadat solat tu dikira sebagai pahala oleh Allah Ta'ala. Sebab tu dia kata menggunakan mata untuk melihat Al-Quran, untuk baca Quran lebih lagi. Sebab baca memerlukan kepada lihat. Apatah lagi kalau kita ni baca Quran tanpa lihat pula. Mari pula perangai dalam hati kita, tengok orang lain tengok belaka di surat di Quran, aku tengok tak pegang Quran. Tak ada apa-apa lah kita baca Quran tak tengok Quran tersebut. Sebab apa? Nak tunjuk pada orang, dia ni tua dah diri, berapa tahun dah baca Yasin, tak ingat-ingat. Tengok aku ni, muda lagi, Yasin dalam dada. Surah apa? Surah Al-Mulk dalam dada. Tengok orang Quran duduk dalam dada, bukan duduk di surat. Bila dah gitu, sampai ke tahap tu, boleh jadi ada sifat ujub, boleh jadi masuk sifat azamah, boleh jadi kibir, boleh jadi takabbur. Bila ada sifat-sifat yang haram ada dalam diri kita tu, maka boleh bawa kebinasaan lah pada pahala kita. Cuma sini nak sebutnya ialah bagaimana nak mensyukuri menggunakan anggota yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Maka kata Syekh, dia kata menggunakan mata yang ada sifat melihat tu, melihat akan Quran dan kitab hadis. Kitab hadis, baca kitab hadis.
Dan kitab ilmu, kait selalu ilmu yang memberi manfaat. Nah, ilmu yang macam tu. Adapun ilmu yang tak memberi manfaat, tak ada pahala lah. Nak ilmu yang memberi manfaat. Lepas tu manfaat dia tak terhenti setakat dunia saja. Ada ilmu yang memberi manfaat tapi setakat dunia je. Nak ilmu yang bukan setakat beri manfaat dunia, bahkan memberi manfaat lepas daripada mati. Tu yang lebih besar lagi lah. Faedah kita tengok ataupun kita baca ilmu begitu. Macam ilmu yang kita baca ni. Kitab yang kita baca ni bukan setakat guna dia untuk dunia je ni. Untuk baiki hati kita supaya apa? Contoh kalau bab ikhlas, maknanya ada sifat ikhlas. Ikhlas kita duk beramal ni di dunia sini sekarang ni. Tapi pahala duk tunggu di akhirat tu. Bagi orang yang mukhlisin ataupun orang yang mukhlasin lafaz Quran guna, maka Allah Ta'ala bayar dengan apa? Syurga. Manfaatnya kita ngaji kitab ni. Siapa kita ada sifat ikhlas, maka kita ibadat di dunia ni dalam keadaan Allah Ta'ala qabul, pahala dia bagi. Lepas tu lebihnya lagi, bukan setakat berhenti bila kita mati, lepas mati tu duk tunggu pahala besar daripada Allah Ta'ala. Syurga Allah Ta'ala nak bagi pada kita. Ni manfaat. Sangat-sangat manfaat. Walaupun nampak nipis je kitab ni. Walaupun nampak harga Allah murahnya, tak sampai RM10 harga. Tu pun tak terbeli. Tak sampai RM10 harga, tak beli juga. Kalau ada CD dulu pakai CD kan. Dulu orang pakai CD. CD lagu Metallica, tuan-tuan sempat ke? Lagu kumpulan Wing contohnya. Tuan-tuan sempat ke dengan Wing? Tuan-tuan orang muda tak sempat boleh jadi dengan apa? Dengan Awi Wing tu. Awi Wing ke? Ke search. Tuan-tuan tak ingat dah tu sebab tuan-tuan orang soleh. Tuan-tuan tak kenal semua tu. Saya kenal sebab tidak orang soleh. Cuma nak beritahunya, boleh jadi harga CD, harga tape. Kalau dulu video pakai tape dulu kan. Harga kaset tu boleh jadi lebih mahal daripada harga kitab ni. Kitab ni kalau lebih nipis kan maknanya RM2.50. Tu belum tawar lagi. Beli 10 apa dia? Dia kata tak apalah, kita ambil RM2 lah. RM2 kali dengan 10 baru berapa tu? Mahal rokok daripada kitab. Rokok boleh beli, kitab tak boleh beli, tak kepelek tu tuan-tuan. Kitab ni manfaat dunia akhirat. Dunia kita boleh jadi orang yang sabar. Contoh kita bab sabar. Jadi orang sabar kita. Pas bila kita jadi orang sabar dengan sebab duk baca kitab ni, sabar tu Allah Ta'ala kata la yuwaffas sabirina ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, kata Allah Ta'ala. Balasan untuk orang sabar ni bighairi hisab, pahala tak terhitung besar dan banyaknya Allah Ta'ala sediakan. Tu duk menunggu di akhirat. Bila kita bersabar? Sekarang ni ujian Allah Ta'ala duk mari melalui ujian ujian sakit ke, ujian nikmat ke, ujian yang berbentuk bala ke, ujian berbentuk kesenangan ke, kita pandai sabar pada nikmat, pada bala yang mari. Maka Allah Ta'ala duk sedia dah nikmat pada kita di akhirat sana. Dengan bighairi hisab. Tu nak cerita ilmu yang memberi manfaat dunia dan akhirat. Baik. Dan jangan engkau pakai akan dia akan mata pada melihat yang haram. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita mata tadi, jangan guna untuk melihat yang haram. Seperti apa? Seperti perempuan ajnabiyah, yakni melihat perempuan ajnabiyah. Perempuan ajnabiyah ni makna apa? Perempuan yang halal kita kahwini. Itu perempuan ajnabiyah. Lawan dia perempuan yang muharramah, perempuan yang diharamkan kita kahwin, kita panggil mahram kita. Siapa? Adik-beradik kita, mak saudara kita, mak kita, tu yang diharamkan kita kahwin. Adapun ajnabiyah ni yang halal kita kahwini dia. Maka kata ulama, jangan guna mata yang Allah Ta'ala bagi untuk melihat yang haram. Contoh dia seperti melihat perempuan ajnabiyah ni. Bini tak suka tengok, tapi janda di luar suka tengok.
Bini berasa puasnya tengok bini aku daripada mula kahwin sampai hari ni duk tengok ke bini tu puas dia kata. Dinding lebih lawa daripada bini. Ada juga gitu. Dia kata dinding rumah dia lebih cantik lagi daripada apa? Daripada bini dia. Tapi bila pergi keluar habis semua yang ada di luar tu comel belaka. Walaupun gelak supa kuali, comel. Bini dia yang duduk di rumah putih tak comel. Sebab apa? Tu perangai nafsu dah. Huffatil jannah bil makarih. Memang nak pergi ke syurga ni Allah Ta'ala kelilingkan syurga tu dengan benda yang kita tak suka belaka. Jadi tengok benda yang halal jadi tak comel. Sebab tu tak gemar, tak suka tengok pada bini. Tengok bini tak dengan muka nak marah. Mulut nak keluar perkataan kasar, perkataan nak tengking dan sebagainya lah bila bercakap dengan bini. Tapi bila pergi ke office, bila pergi ke pejabat agak Allah bahasa lembutnya bila bercakap dengan orang asing, dengan perempuan ajnabiyah. Perempuan gitu juga bercakap dengan apa? Dengan lelaki ajnabi, lembutnya. Tapi bila balik dengan suami, duduk dengan suami kasar bercakap dengan suami, contoh. Tu perangai nafsu kita gitu. Sebab syurga ni dikelilingi oleh benda yang kita tak suka. Adapun neraka, huffatin naru bisyahwat, kata Nabi. Syurga ni dikelilingi oleh benda yang semua nafsu kita berkenan. So yang nafsu kita berkenan ialah orang yang bukan mahram kita. Yang ajnabiyah ni. Yang ni yang kita duduk biasa duduk bergorang ni. Ngabi ni tak bergorang, tak berseluruh, tak berlawak. Balik rumah kak, duduk senyap itu. Balik rumah daripada kerja, mandi-mandi kat duduk atas sofa, tengok telefon, tak tengok telefon, tengok surat khabar, apa berita Najib hari ni, apa cerita? Kan tuan-tuan kan follow kan. Saya duduk tengok juga tadi, tapi last kali tu tak sempat nak tengok dah apa keputusan dia. Adakah ketua hakim digugurkan daripada apa yang membuat keputusan? Wallahu a'lam. Itu saya tak tengok lagi, tak sempat malam ni lah baru tengok pula. Cuma nak beritahunya, mana tadi? Masuk cerita Najib tak ingat lah. Nak beritahunya kita duduk di rumah tak bercakap. Bini nak tegur pun tak berani, anak nak tegur pun tak berani. Tak payah menyibuk lah. Aku nak tengok berita ni, nak tengok Facebook, nak tengok itu ini. Tapi bila pergi keluar duduk dengan perempuan ajnabiyah, laki ajnabiyah, ya Allah dia boleh borak. Kalau ada bini situ boleh jadi lancar juga, rancak juga suami aku buah. Kalau kita tengok bini kita berbual bersembang dengan lelaki ajnabi di tempat kerja boleh jadi kita pun kejut. Tapi duduk di rumah kan, duduk sibuk dengan kain, lipat dia, nak gosok dia, itu ini dia siapa waktu free duduk tengok telefon tak layan kita contoh. Tu perangai nafsu dah gitu. Jalan untuk dapat pahala dia cuba tutup. Jalan untuk dapat dosa itulah yang nafsu buka. Supaya apa? Supaya kita tak ke syurga, ke neraka. Itu perangai nafsu kita. Perangai nafsu peringkat awal. Ammarah bisu. Duk suruh kita buat jahat. Jadi dia kata, guna mata yang Allah Ta'ala bagi ni, jangan duk tengok perempuan ajnabiyah. Siapa perempuan ajnabiyah tu? Dia bagi. Perempuan yang bukan mahram engkau. Yang bukan mahram maknanya bukan diharamkan kahwin dengan kita. Maknanya halal lah kahwin dengan kita. Dan bukan isteri engkau. Dan bukan sahaya engkau. Yakni bukan hamba engkau. Orang dulu ada hamba. Baik. Satu, dia bagi contoh. Tu pada mata. Guna untuk melihat benda yang Allah Ta'ala redai. Lepas tu, contoh lain banyak lagi lah. Allah Ta'ala bagi tubuh badan kita yang sihat. Gunalah tubuh badan yang sihat ni untuk beribadat pada Allah. Bangun bukan setakat ibadat wajib saja. Buat yang sunat sekali. Bangkit, bangun. Set jam untuk bangun qiyamul lail pada waktu malam. Bangun qiyamul lail pukul 5, bangun awal sikit, tidur pukul 11, bangun pukul 5. Sempat buat tahajud, sempat buat witir, solat taubat dan sebagainya lah sempat buat. Tu biar ada, sebab apa? Nak mensyukuri nikmat tubuh badan kita yang sihat ni. Boleh bangun beribadat di waktu malam. Boleh bangun qiyamul lail. Lepas tu bezakan pula qiyamul lail dengan tahajud. Tahajud lain, qiyamul lail lain. Qiyamul lail tak syarat tidur, tahajud syarat tidur. Pendapat yang kuat dalam mazhab kita. Tahajud syarat dia mesti tidur, sebut dah itu.
Mesti tidur, mesti lepas sembahyang isyak. Tu baru nama tahajud. Sebab kalimah tahajud tu sendiri ialah bermaksud baring, bangun daripada baring. Hajada tu maksud dia baring. Tahajjada ni maknanya kita bangkit, bangun daripada baring, daripada rehat, daripada tidur. Tu nama dia tahajjada dipanggil. Tahajjada, tahajjudun ni bina tafa'ul, bina tafa'ul. Salah satu daripada makna bina tafa'ul ialah takalluf. Apa makna takalluf? Maknanya perlu bersusah payah nak buat amal tu. Tidur lebih sedap daripada bangun semayang. Tapi orang yang nak tahajud, dia kena bersusah lawan nafsu dia yang nak tidur tu. Keinginan dia nak tidur, keinginan dia yang malah nak bangun pergi ke bilik air sejuk pula, tak ada air panas dan sebagainya. Tu payah belaka tu. Lepas tu mengantuk laginya, tidur lewat kita dan sebagainya. Tu kena apa? Kena bersusah. Orang yang bersusah payah nak boleh buat ibadat tahajud di malam hari itu, kata Allah Ta'ala, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Tengok Allah Ta'ala bagi pahala yang sangat besar, maqaman mahmuda, satu kedudukan yang sangat-sangat tinggi, yang terpuji di sisi Allah Ta'ala. Cuma kena beza antara tahajud dengan qiyamul lail. Qiyamul lail tak syarat tidur. Qiyamul lail nama dia berdiri, yakni melakukan ibadat di malam hari. Dan dia lebih umum daripada tahajud. Kita duduk di waktu malam, kita shift kerja malam katakanlah, tak melibatkan apa tidur. Kita berjaga di waktu malam sampai ke subuh katakanlah, tu kerja kita tiap-tiap malam gitu. Maka kalau gitu tak boleh nak buat tahajud kita. Boleh qiyamul lail. Qiyamul lail maknanya apa-apa ibadat yang kita buat di waktu malam, mula daripada lepas isyak tu daripada maghrib sampailah ke subuh tu. Kita duduk lepas daripada semayang isyak, kita semayang apa? Kita semayang witir. Tu dipanggil berqiyamul lail tu. Kita semayang taubat, kita semayang apa? Kita semayang hajat. Tu tak syarat bangun apa? Tak syarat tidur dulu tu. Semayang witir tak syarat tidur dulu, semayang taubat tak syarat tidur dulu, semayang apa? Semayang hajat tak syarat tidur dulu. Semayang sunat mutlak tak syarat tidur dulu. Tu kita duduk baca Quran, kita duduk berzikir, tu semua tu dia panggil berqiyamul lail. Sebab apa? Sebab kita buat di malam hari. Nama pun lail. Kalau siang dia tak panggil lah qiyamul lail, dipanggil qiyamun nahar pula. Maknanya qiyamul lail dengan tahajud lain. Tahajud solat yang dilakukan selepas daripada bangun tidur dan selepas daripada solat isyak. Barulah kita boleh buat tahajud. Tu pendapat tu saya sebut pendapat yang paling kuat dalam mazhab kita Syafi'i. Tak ada ke pendapat fatwa ulama yang mengatakan boleh bagi orang yang tak tidur buat tahajud? Ada. Gitu. Cuma pegang dulu yang kuat. Kalau kita termasuk dalam kalangan orang yang memang kerja kita sampai bila-bila lah tak boleh buat tahajud. Macam mana? Dah kita kerja jaga. Jaga ni jenis tak tidur malam. Start daripada maghrib juga shift kita pukul 7 sampai pukul 7 pagi esok. Lepas tu jawab dia dalam hidup kita tak boleh buat solat tahajud. Solat lain memang boleh buat. Solat tahajud tak boleh buat. Ada pendapat ulama yang mengatakan boleh bagi situasi yang demikian. Tu untungnya khilaf ulama. Bukannya kita ambil terus lalu apa pendapat ulama. Boleh. Jangan gitu. Ambil pendapat yang kata tak boleh dulu. Bila ada dalam kesempitan kita peluah lah. Dah tak boleh, dah tak apa. Ada juga ulama yang kata boleh. Kan lega sikit kita dengar. Rupanya ada peluang juga. Lepas tu satu lagi, walaupun katakanlah, ni ulama sebut, walaupun katakanlah kita ambil pendapat yang mengatakan bahawa tak boleh bertahajud kalau tak tidur. Kita pula jenis kerja tak tidur kita di waktu malam. 7 hingga 7. Maka tak boleh tahajud. Jangan risau. Kita semayang sunat apa pun, kita semayang tu, kita tunai tu, kita hadap tu pada Allah Ta'ala yang saya sebut tadi sifat dia ghani, sifat dia maha kaya. So tak payah pusing lah.
kita akan dapat daripada Allah Ta'ala tu anugerah yang hebat juga daripada Allah Ta'ala. Pahala-pahala yang besar juga daripada Allah Ta'ala. Walaupun nama dia bukan tahajud. Sebab Allah Ta'ala tak pernah yudhi'u ajral muhsinin. Tak pernah mensia-siakan sedikit pun, sekecil mana pun kebajikan orang-orang yang muhsin ni. Orang-orang yang nak berbuat kebaikan ni. Tak payah pusing ya. Walaupun tak jadi tahajud, kita sembahyang sunat wuduk je malam-malam. Contohnya sebab kita tak tidur. Kita ingat, kita buat, kita hadap tu pada Allah. Allah Ta'ala ni bukan jenis kedekut. Dia bukan jenis bakhil. Bahkan Allah Ta'ala ni kaya dengan pemberian, dengan anugerah daripada dia. Baik, tu saya nak sebut contoh. Allah Ta'ala berikan anugerah pada kita kesihatan tubuh badan. Bangunlah beribadat di waktu malam. Setengah jam sebelum subuh ke, paling lewat 15 minit sebelum subuh, 10 minit sebelum subuh, sempat lagi buat witir 3 rakaat dan sebagainya lah. Lebih panjang, lebih baik, lebih bagus. Hujung-hujung tu, tu waktu istighfar, waktu beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu orang saleh pada masa tu duduk beristighfar. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka duduk beristighfar, bersimpuh di hadapan Allah Ta'ala, meminta ampun pada Allah Ta'ala. Baik, tu nikmat kesihatan tubuh badan. Begitu juga dia kata, dan seperti engkau belanja. Tadi nikmat mata, ni nikmat harta pula. Dan seperti engkau belanjakan harta engkau pada nafkah. Nafkah siapa? Ni yang paling dekat dengan kita ni, iaitu anak bini engkau. Ni yang paling dekat. Jangan kita jadi pemurah pada orang lain, kedekut dengan anak bini, tu tak kena. Kita yang ada anak bini, yang paling dekat dengan kita dari sudut nafkah yang perlu kita beri, kita anak lelaki, anak bini dulu. Lebih lagi dia banding dengan mak. Banding dengan mak, anak bini lebih utama diberi nafkah lagi berbanding dengan mak kita. Walaupun kita anak lelaki. Sebab mak ni dia ada ayah, dia ada harta, tanggungjawab ayah kita lah yang yang perlu bagi nafkah pada mak. Kalau dia dah meninggal pun, tanggungjawab ayah kita lah memastikan mak kita nanti bila dah dia tak ada, tak jadi orang yang meminta-minta. Sebagaimana kita hari ni lah yang masih hidup ni, berusaha sedaya upaya kita. Anak sekecil merah lagi baru keluar perut mak, baru keluar perut bini kita. Baru ada surat beranak, kita pergi daftar dah ditabung haji, potong dalam gaji kita tiap-tiap bulan 50, 100. Tujuan apa tu potong tu masuk akaun haji dia tu? Dia nak pergi haji waktu tu ke tak lagi? Habis tu potong tu supaya apa? Niat kita supaya anak kita nanti nak belajar senang, ataupun nak itu ini senang, ada simpanan awal, tak jadi orang meminta-minta. Boleh jadi satu masa nanti kita meninggal lebih awal daripada dia nak itu nak ini dan sebagainya, maka dia tak jadi orang yang meminta-minta. Tu tujuan dia. Jadi mak kita asalnya gitulah. Tanggungjawab seorang ayah itulah, suami dia dulu, ayah kita itulah yang kena persiapkan keperluan mak tu ataupun keperluan ibu kita tu. Sebab tu tak jadi keutamaan banding dengan anak bini. Tanggungjawab kita pada anak bini lebih utama banding dengan mak kita. Ni bukan kira pada taat, pada buat baik ni, pada nafkah ni cerita ni. Sagi duk mikir ai. Kan Nabi sebut umuk semua habis. Itu dalam cerita buat baik. Ni cerita bab nafkah. Bab nafkah bagi apabila sebut nafkah ni, kita kena faham 4 perkara yang ulama sebut dalam kitab fiqh. Satu ialah makan. Yang kedua ialah minum. Yang ketiga ialah pakaian. Yang keempat adalah tempat tinggal. 4 perkara ni. Dan 4 perkara ni nilai pada kita. Kita ni orang yang berada ke, orang sederhana ke, ataupun orang yang orang yang dhaif, orang yang miskin, orang yang juga cukup-cukup je ada. Tu qadar nafkah yang kita bagi tu ikut tahaddi kita. Kalau kita ada lebih, tengok pada bini kita. Bini kita ni asal orang daripada keluarga senang.
keluarga orang senang, makan dia pun makan orang senang. Maka kita orang yang ada lebih juga. Kita pun orang yang ada banyak juga, duit pun banyak juga yang masuk pada kita. Maka bini kita pun orang senang. Belanja dia makan satu hari ketika dia duduk dengan mak ayah dia berapa contohnya? RM20. RM20 saya bagi. Tapi tak bagilah RM20 macam anak pergi sekolah, kira sebulan lah. Tu kalau kita jenis nak bagi cash pada dia. Ataupun kita tak nak jenis bagi cash gitu, kita jenis beli sendiri. Kita pergi beli, pergi beli. Biar cukup lah. Makan yang ada di rumah tu cukup untuk dia makan. Dia dulu masa duduk dengan mak dia makan apa? Basmati triple A contoh. Yang 99% beras tak hancur. 0.1% ada yang hancur. Maka kita orang mampu beli macam tu juga. Sebab tu ulama sebut kalau anak bini kita jenis orang yang berada, kita pun mampu, waktu dia duduk dengan mak ayah dia dulu, dia ada bibi orang gaji. Kita kena adakan untuk dia. Sebab dia tak biasa buat kerja. Kecuali kita pun orang tak ada nak cari kot mana, kita orang tak ada. Dah dia terima dah, kita kena terima cara kita. Tapi kalau kita jenis orang ada juga, bini kita dulu hidup orang berada, maka kita kena raih situasi dia dulu. Kita tak boleh semudah-mudah nak paksa dia. Mu ikut aku lah. Dah aku tak nak sedia dah. Tak boleh gitu. Tu hidup berkeluarga ni dipandu oleh agama. Sebab tu aman damai kalau ikut agama. Yang duk bergaduh tu bila tinggal agama, bergaduh lalu lah. Itu dari sudut kita perlu buat, dia nak terima ke dia kata tak payahlah. Saya ni ikut awak lah. Awak makan apa, saya makan je. Walaupun dia tahu kita ni duit berkepuk. Duit berkepuk kita banyak. Lepas tu dia pun daripada orang kaya. Tapi bila dia kahwin yang kita tak apalah. Yang penting awak sayang saya je. Awak bagi saya makan ikan pekasam pun tak apa. Awak bagi saya makan apa? Itik salai. Itik salai mahal pula dah. Awak bagi saya makan apa? Makan nasi ulam pun tak apalah. Kalau dapat macam tu bini tak ada masalah. Cuma nak beritahunya asal nafkah perkara tadi. Lepas tu, yang jadi utamanya ialah kita yang kena bagi pada dia. Pada anak, pada bini tersebut. 4 perkara tadi. Makan, minum, tempat tinggal dan juga pakaian. Tu dalam Quran sebut, dalam surah Taha ada sebut tu. Dalam surah Taha Allah Ta'ala sebut, ketika Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Adam alaihi salam dengan apa? Dengan isteri dia. Allah Ta'ala kata apa? Faqulna ya Adam, kami beritahu kepada Adam, inna hadza aduwwun laka wa li zaujik. Ni kata Allah Taala, iblis ni, syaitan ni aduwwun laka wa li zaujik. Dia adalah musuh kamu dan musuh isteri kamu. Kata lagi Allah Taala, fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Jangan sampai iblis ataupun syaitan ni mengeluarkan kamu berdua daripada syurga. Tu yukhrijannakuma. Allah Taala bercakap dua. Kuma orang mengaji bahasa Arab maknanya dua, iaitu Adam dengan isteri dia. Tapi bila Allah Taala sebut, bila engkau terpedaya dikeluarkan daripada syurga, maka Allah Taala guna kalimah fatashqa. Allah Taala tak guna kalimah fatashqaya. Tadi dia bercakap dua. La yukhrijannakuma, 2 orang. Tapi bila sebut fatashqa, dia tak guna fatashqaya. Maka akan susahlah kamu berdua dak. Allah Ta'ala guna fatashqa, nescaya kamu akan susah. Siapa kamu tu? Adam alaihi salam. Ulama ambil di sini. Ayat ni lah ulama kata kewajipan untuk menanggung penat, lelah, letih, kena keluar bergerak untuk mencari rezeki, semuanya letak atas rajul, atas lelaki. Sebab Allah Ta'ala tak kata fatashqaya, maka dua-dua tu akan jadi orang yang bersusah payahlah di dunia ni untuk hidup. Dah Allah Ta'ala kata engkau lelaki mesti jadi orang yang keluar pergi bergerak. Engkau lah orang yang apa? Yang perlu berpenat lelah untuk memenuhkan keperluan keperluan isteri. Lepas tu mari pula daripada isteri anak-anak, engkau lah orang yang kena berpenat-penat lelah gitu.
Adapun isteri, Allah Ta'ala tak jadikan dia untuk dia keluar berpenak lelah, bergerak ke mana-mana, ke sana ke sini, tidak. Isteri dijadikan oleh Allah Ta'ala, kata Syekh Sya'rawi, ia adalah tempat untuk kita mendapatkan ketenangan. Dia adalah tempat untuk dia mendatangkan semangat, motivasi kepada kita untuk terus bergerak dalam dunia ni, mencari nafkah dan keperluan hidup dia dan anak-anak. Tu kata Syekh Sya'rawi. Tapi dia kata dalam masyarakat kita hari ini, kita tak nampak itu berlaku. Kita nampak perempuan dengan lelaki pakat berebut keluar bekerja belaka. Dia kata apa? Atas hujah kerana keperluan hidup. Keperluan hidup ni kalau nak kira tak banyak, tapi sebab nafsu kita nak banyak, dia jadi gitu. Dia jadi tak cukup lah seorang bekerja. Sebab apa? Keperluan hidup kita yang nak mewah, yang nak banyak, tak cukup dengan apa? Tak cukup dengan apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita saja. Padahal kalau kita kerja seorang pun cukup, tapi sebab nak apa? Nak senang, nak itu, nak ini dan sebagainya. Yang bukan lagi keperluan nafkah yang wajib diberi oleh suami lagi dah. Nak emas, nak itu, nak telefon, nak iPhone 16 ke? Nak iPad, nak itu, nak ini dan sebagainya. Tak nak yang biasa-biasa, gelang, nak gelang lipan. Tuan-tuan tahu ke? Lepas tu gelang emas lipan pula yang 999. Kau ada kan? Kau rancangan TV je 999 ni. Cuma nak beritahunya, nak keperluan tersebut. Itu dah bukan nafkah dah. Itu bukan kewajipan dah atas suami bagi. Tapi sebab jadi permintaan. Tengok orang ni gitu, anak juga. Tengok orang ni ada ni, anak juga. Tu keperluan nafsu duk datang. Maka perlulah kepada isteri keluar juga bekerja. Maka kita tengok dalam situasi hari ini, ramai orang lelaki tak ada pekerjaan dipenuhi oleh perempuan bekerja. Boleh jadi. Saya duk mikirlah. Boleh jadi kalau betul kerajaan yang naik, kerajaan Islam, boleh jadi kerajaan boleh keluarkan arahan. Kita hadkan keperluan pekerja perempuan sebanyak ini sahaja. Lepas tu yang laki ni, yang duk isak dadah ni, pakat pergi kerja lah kau. Ini tak ada kerja, minta kerja tak ada kerja. Kerja apa? Kerja jual sabu dia. Tak ada benda nak buat dah. Maka dia kerja apa? Kerja pil kuda dia. Cuba kalau dia ada aktiviti yang dia boleh buat, maka boleh jadi dia tak terlibat dengan benda-benda begitu. Cuma mungkin kerajaan ada kuasa untuk buat benda gitu. Sebab apa? Sebab keperluan lelaki ramai tak ada kerja ni. Sebab apa? Sektor ni dipenuhi oleh perempuan. Potong lagi zaman kita, zaman anak-anak kita ini, perempuan lebih rajin daripada lelaki. Lepas tu, bila dah perempuan lebih rajin daripada lelaki, dia bekerja lebih sedap daripada kita. Lepas tu pula, kita pula jadi malah pula kan, tumpang makan nafkah daripada bini, terbalik kok dia jadi. Bini pula bagi nafkah, tu semua tu tak kena dengan ajaran agama tu belaka tu. Biar kita lebih bergerak. Kita tak duduk di rumah tak apa. Macam orang Jepun, tak duduk rumah tak apa. Keluar pagi balik malam. Sebab apa? Nak memastikan keperluan anak isteri kita cukup. Tak cukup dengan kerja rasmi kita. Petang ke malam kau bawa Grab pula, contoh. Bawa Grab pula. Sebab apa? Sebab nak memenuhi makan, minum, pakai, tempat tinggal anak dan isteri kita. Itu cerita nafkah. Cuma cerita nafkah ni nampak macam berat, tapi dalam fiqh dia cerita kita nampak macam ada keringanan, kelonggaran dia lah. Pakai bukannya suruh bagi apa? Bukannya suruh bagi tiap-tiap bulan. Suruh bagi 2 kali setahun. 2 kali setahun tu ambil andai satu-satu negara tu ada 2 musim. Ada musim panas, ada musim sejuk. So kena bagilah dia satu pakaian musim panas, satu pakaian musim sejuk. Tempat kita ni pun ada musim hujan, ada musim tak hujan. Lepas tu yang ada di rumah kita tu penuh satu almari. Tu lebih daripada nafkah dah kita bagi. Lepas tu duduk makan dengan apa? Duduk makan dalam rumah kita yang kita duduk beli hujung-hujung bulan, kita beli pergi ke pasar raya beli. Tak berhabis dalam peti duk ada. Lauk tak putus. Tu lebih daripada nafkah dah tu kita bagi tu. Begitulah juga dengan rumah yang kita sedia dengan apa? Dengan makan minum semua tu, kadang-kadang dah lebih daripada qadar nafkah dah. Sampai kita sendiri berkira untuk makan. Sebab apa? Nak bagi anak dan bini makan. Tu baguslah tu kalau suami macam tu. Yang tak bagusnya dia cekik bini itulah. Baik. Orang istilah apa? Buat apa? Biawak hidup.
Biar awak hidup jenis suami yang duduk apa? Duduk makan darah bini. Bini bekerja pagi sampai ke petang, dia duduk di kedai kopi buah. Lepas satu teh tarik dia pergi. Tak pernah bekerja dia. Duk minta gaji dengan bini. Tu tak kena. Seorang lelaki macam tu, besar tanggungjawab dia. Baik. Cuma sini nak ceritanya harta benda yang kita ada tu, nikmat tu, bagi kepada anak dan isteri, anak bini kita sebagai nafkah. Dan pada menuntut ilmu sikit lagi. Dan pada menuntut ilmu mana ni? Disebut secara itlaq ilmu agama, yakni ilmu syarak. Gunakan harta tu untuk pergi mengaji, untuk belajar ilmu agama. Ada duit RM5, bubuh minyak motor, naik motor, mari masjid. Tu. Duit tu pahala besar. Itu tanda kita syukur pada nikmat duit yang Allah Ta'ala bagi. Kita ada duit lebih, boleh bonus pula kita. Ada orang nak buka kitab penawar, katakanlah, di satu masjid, satu surah. Beritahu pada AJK, saya nak taja kitab ni. Harga kitab ni saya sebut dah, bukan capai RM10 pun, RM5 boleh jadi. Saya tak ingat dah, lama sangat dah beli kitab ni. Koyok habis dah. Cuma nak sebutnya tak sampai RM10. Okey, RM5 saya nak beli 40 beritahu pada pengerusi, biar saya beli. Saya nak bagi kepada semua orang mengaji. Tuan-tuan bayangkan kitab kita ni, kita beli, kita bagi pada orang. Orang duk mengaji, orang ambil manfaat, pahala free kita boleh. Kita duk mana? Dalam kubur dah, dalam liang lahat. Pahala duk sapa pada kita. Sebab apa? Kita bijak menggunakan duit. Ni dak duit, beli dan tak ada apa-apa. Tak ada pahala. Apatah lagi dan share dengan kawan-kawan kita. Contoh ni tuan-tuan ni, nampak marah. Boleh sekotak RM20. RM20 ada ke? RM20. Lepas tu share dengan member ni. Ambil sebatang, orang ni sebatang, orang tu sebatang. Pas jenis orang yang tegar rokok, tak cukup satu kotak RM40. RM40 dua kotak satu hari. Waktu pagi sampai ke malam, dua kotak RM40 satu hari. RM40, RM50 kita beli 10 kitab, kita letak di masjid. Bukan letak sebagai wakaf, bagi kepada individu yang nak mengaji tu. Dia duk mengaji kitab kita, dia bawa pergi ke mana, dia buka, dia baca. Bahkan bukan setakat dia baca, dia beramal pula dengan isi kandungan kitab. Kita boleh pahala kering. Tu orang cerdik. Buat senyap-senyap lah. Bunyi ustaz nak buka kitab baru di masjid di surau jami'iyah ni, nak buka kitab apa katakanlah, nak buka kitab Faridatul Faraid katakanlah. Harga kitab murah je, RM3 je. Tak apa, biar saya beli. Berapa masjid nak surau nak? Nak 20. Okey, tak apa, saya pergi cari. Pergi jalan tak beli 20, 25 bagi pada jemaah yang nak mengaji. Pahala percuma kita dapat. Tu orang kaya gitu untung dia. Bagi pada orang soleh. Tengok orang soleh, duk pakai pakaian dia kan. Tengok lusuh dah pakaian ustaz tu, jubah pun jubah koyak dah, beli. Dia guna untuk apa dia pakai jubah tu? Dia guna untuk semayang. Kita boleh pahala. Kita mati dah, pahala siapa? Dia duk pakai jubah kita. Kita beli apa? Tengok ustaz tu pakai di tangan dia jam, tak ada kau ustaz ni selalu datang lewat kuliah. Beli jam kat dia. Dia guna untuk apa tengok jam? Bukan tengok jam nak tengok waktu bola, tidak. Dia guna tengok waktu solat. Waktu nak pergi kuliah, waktu nak pergi mengajar. Setiap kali dia tengok, kita boleh pahala. Sekali dia tengok, kita boleh pahala. Dengan jam kita, dia jaga waktu solat, kita boleh pahala. Tapi sebab kita tak nampak loba akhirat, pahala akhirat, tu tak berlumba tu. Sedangkan pahala cara mudah nak dapat tu. Orang bijak sah dapat pahala banyak lalu. Sebab apa? Melalui jalan harta kita boleh kutip pahala. Ni duk simpan saja duit dalam bank. Apatah lagi zakat pun tak keluar, sedekah pun duk simpan situ, duk tengok tiap-tiap hari. Tekan di kepala harimau, tengok. Cukup lagi. Tak hilang lagi. Hari ni duk cerita bab hilang duit dalam bank kan. Baik, jadi guna harta pada menuntut ilmu dan menunaikan haji. Haji ni termasuk sekali dan umrah lah. Dia tiada pada maksiat, tidak guna harta pada maksiat. Seperti apa? Seperti judi dan loteri dan ekornya dan meminum arak. Itu contoh menggunakan harta
pada yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Guna pada yang dihalalkan, pada perkara yang diredha, tu jalan syukur dengan apa? Dengan pekerjaan. Kalau tak guna pada yang diharamkan, pada yang guna pada yang diharamkan, tu tanda kita tak bersyukur atas nikmat kelakuan yang Allah Ta'ala bagi. Baik, habis itu. Akan datang dan ketahui olehmu bahawasanya tiada sempurna syukur itu, melainkan syukur mereka yang meluaskan Allah Ta'ala akan dadanya. Akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.